Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kelas Cikgu Ilani nak mengajak kamu semua berbincang berkaitan dengan tajuk koordinasi dan gerak balas. Kita akan bincang kepada tiga bahagian yang utama, iaitu saraf tunjang, neuron, 3 jenis neuron dan bonggol sinaps. Okey, proses yang berlaku di bonggol sinaps. Okey, kita akan mula dengan yang pertama, iaitu saraf tunjang. Okey, saraf tunjang ni merupakan salah satu bahagian di dalam sistem saraf pusat. Okey, jadi kita ulang kaji balik sebelum ni sistem saraf dia terbahagi kepada dua yang utama. Okey, terbahagi kepada dua yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat dia terbahagi kepada dua, iaitu otak dan saraf tunjang. Dan sistem saraf periferi dia ada dua juga, iaitu kranium, saraf kranium yang menganjur daripada otak, dan saraf spina yang menganjur dari saraf tunjang, saraf spina. Hari ini fokus cikgu adalah saraf tunjang. So ini adalah gambar saraf tunjang. Okey, cikgu besarkan. Okey, saraf tunjang ni dia terdiri daripada dua jirim utama. Okey, ini adalah keratan rentas struktur terperinci saraf tunjang, yang mana dia terdiri daripada dua jirim utama, jirim putih dan ini jirim putih dan jirim kelabu. So, saraf tunjang terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Macam mana nak ingat? Awak ingat PK. Okey, PK kan selalu budak-budak sekarang cakap, lu PK lah sendiri, PK. So, P itu adalah putih. So, dekat luar ni putih, dekat luar ni putih, dan di bahagian tengah yang berbentuk seperti rama-rama ni kan, macam bentuk rama-rama ataupun bentuk H ni adalah jirim kelabu. So, PK. Kita ada P, putih, dan K. Lu PK lah sendiri. Okey. So, putih dan kelabu. Okey. Ini adalah keratan rentas saraf tunjang. Tadi cikgu bagi tahu, saraf tunjang ni dia akan menganjur keluar ke arah saraf spina. Okey. Dia akan menganjur keluar ke saraf spina melalui dua akar. Okey, dua laluan, iaitu kita ada akar dorsal dan juga akar ventral. Akar dorsal yang bahagian atas dan bahagian yang bawah ni akar ventral. Dalam akar dorsal kita ada neuron. Okey, neuron deria. Dan dalam akar ventral kita ada neuron motor. Okey, dah tahu dekat dalam akar dorsal ada neuron deria, akar ventral ada neuron motor, dekat itu jirim kelabu, jirim putih. Dekat jirim kelabu ada neuron geganti. So ada 3 neuron, dah ada neuron deria, neuron motor dan neuron geganti. Neuron geganti berada ataupun interneuron berada di dalam jirim kelabu. Okey, awak pun cakap, cikgu, ni apa pula ni? Bentuk bonggol ni. Nampak ni bentuk bonggol. Okey, ni berbentuk bonggol. Berbentuk bonggol di sini, ini adalah ganglion. Kita panggil ganglion. Ganglion akar dorsal. Okey, ganglion akar dorsal ni di mana di dalam ganglion akar dorsal ada badan sel neuron deria. Okey, jadi habis dah berkenaan dengan saraf
tunjang. Okey, ini adalah berkenaan dengan saraf tunjang. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua, iaitu neuron. 3 jenis neuron. Cikgu dah bagi tahu kita ada neuron deria, neuron geganti atau interneuron dan juga neuron motor. Kita akan pergi one by one. Okey. Ini adalah 3 jenis neuron. 3 jenis neuron. Okey, 3 jenis neuron kita ada, awak boleh ingat sebagai tak nampak pula, DGM. Okey, kita ada sebagai DGM. Okey, gunalah nama kawan awak, doktor ke, Dolly ke, Dolah ke, Daud ke. Okey, gosok mata, DGM. Daud gosok mata. So kita ada 3 jenis neuron. Okey, neuron pertama adalah neuron deria. Ini adalah neuron deria. Neuron deria. Ini adalah neuron gosok kan? Geganti atau interneuron dulu. Dipanggil juga interneuron, dan kita ini neuron motor. Okey? Neuron deria, neuron geganti, neuron motor. Okey. Jadi sebenarnya ada cara untuk menghafal, untuk mengingat struktur asas neuron. Okey? Jadi kita saksikan dulu cara mudah mengingat struktur asas neuron. Okey, jadi ini adalah cara yang mudah untuk kita mengetahui struktur asas neuron. Okey. So, ini jari-jari ni, okey, jari-jari ni mewakili dendrit. Okey, lepas tu ini tapak tangan ni adalah badan sel, shilling ni adalah nukleus, kemudian impuls saraf akan melalui keluar daripada badan sel, ini kita panggil akson, dan pada akson dia diselaputi oleh salut myelin. So salut myelin berfungsi, ada 3 fungsi. Pertama, sebagai penebat impuls saraf. Yang kedua, okey, adalah melindungi akson, dan yang ketiga, dia juga membekalkan nutrien kepada akson. Okey. Sambung dengan 3 jenis neuron. Okey, jadi neuron kita ada DGM. Okey, Daud gosok mata. Okey, jadi sini adalah hujung-hujung. Kita mula dengan neuron deria dulu. Neuron deria yang ini, okey, ini kita panggil sebagai dendrit. Okey, dendrit. Okey, dan di hujung-hujung dendrit ni biasanya ada hujung-hujung dendrit ni ada reseptor. Okay, bila dia kesan, okay, dia hantar maklumat pergi ke maklumat dalam bentuk impuls saraf ataupun impuls elektrik. Okay, hantar pergi ke dendrit. Kemudian dekat sini awak nampak, okay, ni pengaliran impuls. So celah-celah ni cikgu besarkan. Ini yang dia disaluti oleh ni. Okey, akson ni disaluti dengan sal ini yang warna biru cikgu color ni. Ini kita panggil macam baju kan. Baju ni kita panggil salut myelin. Salut myelin. Tadi cikgu ada sebut kan tentang salut myelin. So apa fungsi salut myelin? Fungsi salut myelin ni ada 3. Dia adalah penebat, okey, membran penebat yang menyaluti akson. Akson ni yang mana? Yang inilah yang tempat membawa pengaliran impuls tu. So, jadi dia menyaluti akson tadi. Fungsi dia satu sebagai penebat, macam baju kita lah, jadi penebat. Okey, dia adalah penebat kepada akson. Kemudian selain daripada itu,
dia penepat akson ataupun penepat impuls elektrik tadi. Selain daripada itu, dia juga mengelakkan kecederaan kepada akson. Okey, macam bajulah, mengelakkan kecederaan. Dan yang ketiga, selain daripada itu, salut myelin juga berfungsi untuk membekalkan nutrien kepada akson. Okey, membekalkan nutrien kepada akson. Okey, seterusnya kita tengok kita ada bahagian-bahagian yang tak ada salut myelin. Dia tidak disaluti dengan salut myelin. Ini dipanggil nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier ni apa fungsi dia pula? Fungsi nodus Ranvier ni dia membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Bila impuls saraf ni nak gerak, nodus Ranvier ni akan cepatkan. Dengan cara macam mana? Dia membenarkan impuls saraf ni melompat. Okey, dari satu nodus Ranvier ke satu nodus Ranvier yang lain. Jadi, impuls saraf dapat bergerak dengan lebih cepat. Yalah, bayangkan awak berjalan laju dengan awak berjalan melompat yang besar-besar. Tentu yang melompat besar-besar lebih cepat. Okey. Okey, seterusnya kita ada bila impuls saraf mengalir, kita ada bahagian ni yang dipanggil, ini adalah badan sel. Badan sel, dan yang hitam tu adalah nukleus. Okey, jadi apa fungsi badan sel ni? Fungsi badan sel ni adalah untuk mengintegrasi isyarat. Okey, isyarat impuls tadi. Kemudian dia akan keluar, impuls saraf akan keluar, bergerak melalui, ini kita panggil, dia letak ni akson. Okey, akson, ini semua akson lah. Kemudian dia akan menuju ke arah, ini adalah terminal akson, yang paling hujung-hujung akson ni kita panggil terminal akson. Okey, di mana pada terminal akson, ini hujung-hujung ni adalah terminal akson. Di mana pada hujung terminal akson kita ada ni yang bulat-bulat ni, kita ada bonggol synapse. Okey, bonggol synapse. Okey, so ini adalah neuron deria. Neuron deria. Kemudian neuron deria ni dia berada di dalam saraf spina dan juga di dalam menuju ke arah jirim. Dia lepas saraf spina dia pergi ke jirim putih, dia berada di dalam jirim putih. Kemudian impuls saraf tadi akan sampai dekat bonggol synapse dan kemudian akan menuju ke arah jirim kelabu yang berada di dalam saraf tunjang. Di dalam jirim kelabu kita ada neuron geganti. Okey, neuron geganti. So, impuls tadi akan bergerak. Ini adalah dendrit. Sama. Kemudian yang ini adalah badan sel. Okey, kemudian ini daripada badan sel kita ada akson. Kemudian lepas pergi ke akson, dia akan pergi naik, pergi akson. Kemudian maklumat tadi, impuls saraf tadi akan dihantar dekat interneuron ataupun neuron geganti, akan naik ke atas, pergi diproses di otak. Dia dah proses di otak, diinterpretasikan, diterjemah, diintegrasikan sebagai gerak balas. Dia akan hantar semula ke interneuron, iaitu ke jirim kelabu saraf tunjang, kemudian pergi ke jirim putih dan impuls saraf tadi akan diterima. Diterima pula oleh neuron motor. Maksudnya apabila daripada neuron deria pergi hantar ke neuron geganti, neuron geganti akan naik maklumat tu pergi ke otak, kemudian otak dah terjemah, interpretasikan, kemudian hantar balik ke interneuron, ke neuron geganti, kemudian neuron geganti impuls saraf tadi akan pergi ke neuron motor. So ini neuron motor. Neuron motor, maklumat impuls saraf tadi akan diterima oleh dendrit.
Okey, lepas tu yang ini ada nukleus. Ini badan sel. Dan kemudian keluar melalui akson. Okey, dia akan melompat-lompat melalui nodus Ranvier ke nodus Ranvier. Okey, yang ni macam biasalah, kita ada salut myelin. Okey, sini kita ada nodus Ranvier. Kemudian pergi sampai ke terminal akson. Terminal akson. Okey, so ini terminal akson dan ini terminal akson. Terminal biasa hujung lah kan maksud dia. Dan ini adalah bonggol synapse yang menuju ke arah efektor. Okey, bonggol synapse yang menuju ke efektor. So ini 3 jenis neuron. Macam mana nak beza? Neuron geganti yang paling mudah berada di dalam jirim kelabu, rupa dia ringkas. Kalau neuron deria, badan sel ni biasanya berada di tengah-tengah, okey, jauh sikit daripada jauh daripada dendrit, tetapi bagi neuron motor biasanya dendrit dia berdekatan dengan badan sel. Okey, seterusnya kita pergi ni, iaitu laluan impuls saraf dari reseptor ke efektor. Tadi cikgu ada bagi tahu kan. Ini lebih ni contohnya lah. Okey, katalah ada bunyi loceng, ting tong, ting tong. Telinga awak, ni telinga kita akan kesan. Okey, reseptor dekat telinga akan kesan rangsangan tadi dan dia mencetuskan impuls saraf ataupun impuls elektrik. Dia akan hantar melalui neuron deria pergi ke saraf spina, kemudian pergi menuju ke arah saraf tunjang. Okey, sampai dekat jirim putih, kemudian masuk ke dalam jirim kelabu. Dekat jirim kelabu, di dalam saraf tunjang, ini dipaskan impuls saraf kepada interneuron ataupun neuron geganti tadi. Neuron geganti. Kemudian apa yang neuron geganti akan buat? Neuron geganti akan hantar impuls saraf, okey, daripada eferen tu deria lah, pergi ke otak. Okey, dia pergi ke sistem saraf pusat iaitu otak. Otak akan terjemah dan interpretasikan untuk buat keputusan. Dia kata, ada bunyi loceng, kena buka pintu. Jadi maklumat tadi dah bawa naik ke otak, turun balik melalui interneuron ataupun neuron geganti. Okey, di dalam jirim kelabu, hantar impuls saraf pergi ke neuron motor. Eferen ni adalah neuron motor. Neuron motor di dalam jirim putih, kemudian pergi ke saraf spina, hantar ke efektor. Okey, efektor, okey, iaitu otot pada tangan pun bertindak, di mana menghasilkan gerak balas. Jadi tangan pun dihulur untuk membuka pintu. Okey, tangan dihulur untuk membuka pintu. Okey, jadi contoh lain macam cikgu bagi awak. Okey, contohnya cikgu bagi awak kerja lah. Okey, cuti PKPB, cikgu bagi tugasan melalui WhatsApp kelas. Mata awak nampak. Okey, tugasan tu adalah rangsangan. Bila nampak, mata akan hantar menghasilkan impuls saraf atau impuls elektrik pergi ke neuron deria. Neuron deria pergi ke saraf spina sampai kat saraf tunjang iaitu jirim putih. Sampai dekat jirim putih, hantar maklumat ke dalam jirim kelabu iaitu neuron geganti. Maklumat tu akan ditolak naik ke otak, bagi tahu homework kena ada tugasan ni. Hari ni hari Jumaat. Kelas tugasan tu hari Selasa. Jadi otak pun menterjemah. Otak terjemah, integrasi, hantar maklumat balik, pergi ke neuron geganti, pergi ke neuron motor. Neuron motor dekat saraf spina pergi ke efektor. Efektor pun iaitu mata. Mata kata, okeylah, tak apa, lambat lagi hari Selasa, jadi tutup mata, sambung tidur. Okey, itu juga iaitu gerak balasnya tidur. Boleh ke macam tu? Patutnya tak boleh lah kan. Cikgu Ilani rasa semua anak-anak murid cikgu bagus tak macam tu. Dia rajin buat kerja. Okey, jadi ini contoh Okey, dan kita akan bincangkan tentang
proses penghantaran impuls melalui sinaps pula. Okey, so apa yang berlaku adalah impuls saraf tadi ataupun impuls elektrik tadi apabila sampai di bonggol sinaps, isyarat elektrik itu akan ditukar. Okey, bila dia sampai, isyarat elektrik tadi akan ditukar kepada isyarat kimia. So, apa yang berlaku adalah isyarat elektrik akan ditukar kepada isyarat kimia. Okey, bila ditukar kepada isyarat kimia, iaitu di dalam bentuk neurotransmitter. Okey, dalam bentuk neurotransmitter yang tersimpan di dalam vesicle sinaps. Ada 4 contoh empat contoh neurotransmitter okey, iaitu kita ada yang pertama dopamin, serotonin, asetilkolina, dan juga noradrenalina. Okey, so kita ada 4, dopamina, serotonin, asetilkolina dan noradrenalina. Apabila neurotransmitter ini, okey, seterusnya dia akan bergerak ke arah membran membran bonggol sinaps dan kemudiannya dia akan melepaskan neurotransmitter tadi merentasi celah sinaps ataupun sinaps ini. Okey, kemudian apabila dia dah merentasi sinaps tadi, seterusnya dia akan bergabung. Okey, ni dia bergabung dengan ni, iaitu protein reseptor. So bila dia bergabung dengan protein reseptor, okey, seterusnya bila dia gabung sahaja, ini akan merangsang pencetusan impuls yang seterusnya. Jadi impuls ni akan berterusan dipancarkan merentasi sinaps tadi. Okey. Okey, jadi protein reseptor ini berada pada dendrit. Okey, iaitu pada neuron penerima. Pada dendrit sama ada mungkin interneuron ataupun neuron geganti ataupun mungkin juga neuron motor. Okey, jadi di sini ada satu perkara penting yang cikgu nak highlight, iaitu awak boleh nampak bahawa kehadiran banyak mitokondrion pada bonggol sinaps ada, pada dendrit ada. Apa fungsi mitokondrion? Mitokondrion ini fungsinya adalah untuk membantu melancarkan proses penghantaran impuls saraf iaitu melalui penjanaan tenaga. Cikgu tulis. So fungsi mitokondrion di sini adalah untuk menjana tenaga. Okey, dia menjana tenaga. So isyarat elektrik tadi boleh ditukar pada isyarat kimia dan seterusnya dapat merentasi celah sinaps ataupun sinaps ini dengan baik. Okey. Selain daripada itu, celah sinaps juga berperanan untuk memastikan penghantaran impuls saraf ni berlaku sehala. Okey, itu sahaja.